الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Jaga ni'mat Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambahkan keimanan di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah jualah segala bala tentera di langit dan di bumi, yakni para malaikat, angin taufan, ribut, hujan batu, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanahu subhanahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bilang jemaat wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi daripada mimbar yang penuh dengan keberkatan ini, di samping pada hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini, kami sekali lagi memperingati kepada dirinya sendiri. Juga tidak terlupa untuk memberi pesanan dan berwasiat kepada diri tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah, supaya mereka sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Itulah dengan cara kita menjunjung tinggi segala perintah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah, dan apabila seseorang itu bertakwa dirinya bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, maka orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah akan melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya tanpa sebarang urusan dan tanpa sebarang persoalan. Misalnya apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, maka orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad akan terus sembahyang 5 waktu sehari semalam tanpa mempertikaikan awaknya dengan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka orang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad akan terus puasa dalam bulan Ramadan tanpa mempersoalkan bagaimana puasa dalam bulan Ramadan. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia supaya mengerjakan ibadah haji di kota Makkah dan Mukarramah, maka orang beriman dari kalangan manusia akan terus pergi ke Makkah untuk menahan salat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau benar dirinya beriman kepada Allah dan benar dirinya bertakwa kepada Allah, maka bukan jagat ke Makkah yang Allah suruh, tapi kalau Allah perintahkan supaya dia pergi ke hujung dunia, dia sebab orang dirinya orang beriman kepada Allah.
Maka saya ulang sekali lagi, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan melakukan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya, dan dalam pada masa yang sama dia akan berazam dengan sesungguh-sungguh keazaman dirinya untuk tidak melakukan segala larangan-larangan dan cegahan-cegahan Allah, kerana sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat ini saya ingin mengajak lebih kuat-kuat sekalian, marilah sama-sama kita merenung sepotong ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Jumu'ah yang terletak pada ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Shadaqallahu 'azim. Allah kata dalam Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innal mauta alladzi tafirruna minhu." Sesungguhnya maut, kematian, ajal yang sering manusia lari daripada bertemu dengannya, fa innahu mulaqikum, maka beritahulah mereka sesungguhnya maut itu pasti akan bertemu dengan mereka. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Tuhan Allah yang Maha mengetahui tentang alam ghaib dan Allah yang Maha mengetahui tentang alam nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan cerita balik satu persatu apa yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Serta melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kita yang sering lari daripada untuk bertemu dengan mati, tetapi Allah katakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang lari daripada nak bertemu dengan mati, fa innahu mulaqikum, mereka pasti akan bertemu dengan mati. Kalau boleh saya pun tak mau mati, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak mau mati. Orang kafir pun tak mau mati. Orang Islam pun tak mau mati. Sebab takut kepada mati dan hidup lama. Tetapi apakah daya tuan-tuan? Saya ulang lagi sekali. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka saya akan mati, tuan-tuan akan mati, orang beriman akan mati, orang kafir akan mati, orang Melayu, Cina, India, semuanya akan mati. Oleh itu tuan-tuan, jangan kita sombong dengan hukum Allah, jangan kita bongkar dengan perintah Allah, jangan kita ingkar dengan ketetapan Allah, kerana sesungguhnya sejarah telah mencatatkan peristiwa seorang raja yang zalim, yang ingkar dengan ketetapan Allah, yang sombong dengan hukum Allah, maka Allah letakkannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu hari ketika mana raja yang zalim ini sedang berenang di dalam istananya, maka tiba-tiba tercegat di hadapannya seorang lelaki muda. Apabila melihat lelaki muda itu, terpancarlah kedua soalan daripada mulut raja yang zalim ini. Dia tanya, siapakah kamu dan apakah tujuan kamu datang kembali? Maka jawab lelaki muda ini, tuan-tuan, lelaki muda ini menjawab, aku ialah Malikul Maut dan tujuan aku ialah untuk mencabut nyawa kamu. Maka timbul kegelisahan di muka raja yang zalim ini. Tetapi akibat kesombongan yang menebal dalam dirinya, maka dia ingkar dengan ketetapan Allah, lalu dia mencabar Malikul Maut. Raja zalim ini katakan Malikul Maut, wahai Malikul Maut, kalau orang benar Malikul Maut hendak cabut nyawa aku, boleh, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, kalau hendak cabut nyawa aku, cabut nyawa aku bukan pada waktu malam dan bukan pada waktu siang. Yang kedua, kalau hendak cabut nyawa aku, cabut nyawa aku bukan di istana dan bukan di luar istana. Kalau yang ketiga, kalau hendak cabut nyawa aku, cabut nyawa aku ketika mana aku tak hidup di atas langit dan bukannya aku berada di bumi. Kalau 3 benda yang boleh buat, maka silalah cabut nyawa aku. Maka apabila mendengar cabaran yang diajukan oleh raja yang zalim, maka Malikul Maut pergi menghadap dengan Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Malikul Maut, ya Malikul Maut, biarkanlah dia, mudah-mudahan dia bertaubat kepada aku. Tetapi tidak, tuan-tuan, raja yang zalim yang sombong ini tidak bertaubat kepada Allah, tetapi timbul juga ketakutan di dalam hatinya. Maka dia arahkan segala bala tenteranya, pegawai-pegawai istananya untuk membina tembok yang besar mengelilingi istana. Apabila sejak tembok-tembok yang besar, maka dia perintahkan segala bala tentera dan pegawai-pegawai istananya untuk menjaga sejak pintu masuk daripada dimasuki oleh Malikul Maut.
Apabila dia merasa aman, dia merasa selesa, maka dia ambil seekor kuda untuk ditunggang di dalam istananya. Tiba-tiba apabila sedang menunggang kuda, tercegat di hadapannya seorang lelaki kuda yang mana wajahnya lebih dongeng daripada awal yang dia datang tadi. Maka apabila didapati bahawa lelaki kuda itu ialah Malikul Maut. Dan ketika itu Malikul Maut datang untuk membawa sahutan cabaran daripada Allah. Apabila raja yang zalim ini mencabar Allah supaya nyawanya tidak dicabut, tidak pada waktu siang dan tidak pada waktu malam, maka ketika itu ialah waktu saja. Ketika itulah Malikul Maut datang untuk mencabut nyawanya. Yang kedua, apabila raja yang zalim itu mencabar Allah Subhanahu wa taala supaya nyawanya dicabut, tidak di dalam istana dan tidak juga di dalam istana, maka ketika itu kuda yang ditunggangi oleh raja yang zalim ini hendak mendekati pintu pagar utama istana di tengah-tengah, maka ketika itu tidaklah raja itu berada di dalam istana dan tidaklah raja itu berada di dalam istana, maka ketika itulah Malikul Maut mencabut nyawanya. Dan yang ketiga, apabila raja yang zalim ini mencabar Allah Subhanahu wa taala supaya nyawanya dicabut, tidak di langit dan tidak di bumi, maka ketika itu raja yang zalim ini sedang jatuh daripada kuda, tidaklah dia berada di bumi dan tidaklah dia berada di langit, maka ketika cabaran yang diajukan kepada Allah, Allah cabut. Tuan-tuan, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, Allah boleh buat apa saja, tuan-tuan. Oleh itu, tuan-tuan, persoalan yang timbul di sini, apakah persiapan kita untuk bertemu dengan Nabi? Apakah persiapan kita untuk bertemu dengan Nabi, tuan-tuan? Ulama menyebut orang-orang yang ada persiapan untuk Nabi, dia akan hadir ke masjid, dia akan buat segala amal ibadat. Mudah-mudahan amal ibadat yang dia lakukan itu menjadi bekalan untuk dibawa di dalam kubur. Orang-orang yang ada persiapan untuk bertemu dengan Nabi, apabila dia mati, dimasukkan ke dalam kubur, dia akan katakan, Alhamdulillah, aku tak payah dah solat, aku tak payah dah puasa, aku tak payah dah nak buat benda baik, sebab aku direhatkan di dalam kubur. Ini orang yang ada persiapan. Tetapi orang-orang yang tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Nabi, orang-orang yang tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah, kata ulama, orang-orang yang apabila Allah mencabut nyawanya, dia tidak merasakan bahawa dia telah mati. Bahkan dia merasakan dia hanya pingsan semata-mata. Apabila Malikul Maut mencabut nyawanya, dia ingat dia pingsan. Apabila orang bawa dia untuk dimandikan jenazah, dia merasakan pingsan. Apabila orang kafankan jenazahnya, dia tidak merasakan apa-apa. Apabila orang bawa ke tanah kubur, bawa ke masjid untuk disolatkan jenazahnya, dia tidak merasakan bahawa dia telah mati. Apabila dibawa ke liang lahat, dimasukkan ke dalam kubur, dibacakan talqin, dia tidak merasakan yang dia telah mati. Tetapi apabila berlalunya para imam, para tutup bilal keluar daripada kuburnya, apabila dia tinggal seorang-seorang itu dalam kubur, maka ketika itu Allah kejutkannya. Umpama Allah kejutkan orang yang hidup, Allah kejutkan supaya bangun. Terkejut daripada imam. Maka ketika itu dia terkejut. Umpama dia bangun daripada tidur, tiba-tiba dia berada dalam kubur. Bila duduk dalam kubur, masa itu dia akan menanyakan beberapa soalan. Di manakah aku? Kenapakah gelap gelita? Kenapakah di badan aku hanya kain putih semata-mata? Maka ketika dia menanyakan soalan-soalan sebegitu rupa, Allah tunjukkan hijab kepadanya. Datanglah dua orang malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Datang dua orang malaikat ini, membawa segala alatan-alatan untuk menggodamnya, membawa alatan-alatan untuk membelasahnya, membawa alatan-alatan untuk memukulnya. Maka ketika itu Allah rakamkan orang-orang yang tidak ada persiapan untuk bertemu dengan mati, orang-orang yang tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah, maka mereka akan menjerit, mereka akan meminta tolong, mereka akan meraung, Rabbana aghfirna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka pokok yang tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Nabi, mereka akan melakukan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, aghfirna, kami dah nampak ya Allah, yang tu tak godam kami ya Allah, yang tu tak mengasah kami ya Allah, yang tu tak pukul kami ya Allah, wasami'na, atas dunia kami dah dengar ya Allah, perjemahan kami dah dengar ya Allah, tazkirah kabar kami dah dengar ya Allah, bulan sepuluh kami dah dengar ya Allah, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke atas muka bumi ya Allah, na'mal salihan, kami nak berdoa ya Allah, kami nak solat ya Allah, kami nak hidup awal ya Allah, kami nak sedekahkan harta kami ke anak yatim ya Allah, kami nak bangun perjuangan Islam ya Allah, inna mu'minun, kami dah yakin, kami dah pasti. Maka ketika itu baru nak minta tolong,
Maka ketika itu ulama menyatakan bahawa nanti sudah menjadi kubur. Tidak tuan-tuan, bukan nanti jadi kubur, tetapi kubur dah pasti. Moga-moga berubah saya pada hari ini menjadi manfaat kepada diri saya sendiri, dan insya-Allah menjadi manfaat kepada diri tuan-tuan yang jemaah yang dirahmati Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan yang beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran, serta mereka yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidaykum wa lisa'iril muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi saya memperingatkan kepada diri saya sendiri, juga saya berdoa untuk memperingatkan kepada diri kita sekalian, bagi sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita lakukan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita tinggalkan segala apa yang Allah larang kepada kita. Tentang sidang jemaah yang dirahmati Allah, 4 perkara akan ditarik dari setiap manusia. Yang pertama ialah nyawanya akan ditarik daripada jasad. Oleh itu ketika mana nyawa kita berada bersama dengan jasad dengan kita, maka sama-samalah kita tunaikan apa yang Allah perintahkan. Sama-samalah kita kumpul sebanyak mana mungkin perkara yang kita mampu kumpul untuk dibawa ke alam kubur. Kerana wang ringgit harta benda yang kita kumpul di atas dunia ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam kubur. Tidak laku, tuan-tuan. Dan yang kedua, isi-isi badan kita, kulit-kulit kita akan ditarik balik oleh cacing-cacing dan ulat-ulat berada dalam sana. Oleh itu ketika mana badan-badan, isi-isi badan dan kulit-kulit kita berada bersama dengan kita, berilah sama-sama kita lunakan, kita lembutkan tulang belulang ataupun isi-isi badan kita untuk rokok dan sujud kepada Allah, insya-Allah. Dan yang ketiga, harta-harta kita akan ditarik balik oleh waris-waris setelah kita meninggal. Oleh itu sementara harta kita masih jadi hak milik kita yang sempurna, hak milik kita yang sah, marilah sama-sama kita infakkan fi sabilillah. Kita buat masjid, kita sudah dekatkan kepada orang-orang miskin, berbagai-bagai cara yang mampu kita lakukan. Sementara wang ringgit harta kita masih jadi berada di dalam tangan kita. Dan yang keempat, pahala-pahala kita akan ditarik balik oleh orang-orang yang kita berani di atas muka bumi Allah. Oleh itu tuan-tuan, saya ingin berpesan di atas mimbar ini, jangan kita berlaku balik kepada sesama kita sendiri. Apatah lagi kita menyokong orang yang melakukan kezaliman, kerana menyokong orang yang melakukan kezaliman adalah sebahagian daripada orang yang zalim. InsyaAllah, dan sama-samalah dan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهدي سلطاننا سلطان عبد الحليم معظم شاه ابن البرد سلطان بسيطة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فتح شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله